Ya. Dah tua dah. 45 kan Ustaz? Tak ada. Tak ada kebini dah. So, Datin Nobah tahu kot? Oh, tak tahu. Kak Ustaz ada 20 lebih ada. Waktu saya handle grup Datin Nobah dalam 20 berapa ke? Lebih kurang tu. Dia masa tu dah kahwin ke Ustaz? Rupanya nak jumpa kat sini ya. Ada. Tak ingat dah. Okey. So tak Ustaz? 55? Tak. 45? Tak boleh cakap pasal umur kan Ustaz? Rahsia kan Ustaz? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi yang bahagia ni, hari Jumaat pula tu, ia merupakan hari yang terbaik, dan bagi kita mudah-mudahan dengan Allah berikan kepada kita kesihatan, kekuatan dan kemampuan untuk hadir dalam majlis ilmu. Dan kita ingatkan bahawa Rasulullah mengatakan, bersabda, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah pemudahkan baginya jalan ke syurga. Amin. Ya, mudah-mudahan Allah pemudahkan kita. Walaupun ada yang tak makan lagi ke apa ya. Dah makan dah, sarapan dah. Alhamdulillah, itu yang paling penting. Ya. Baik. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan adanya kita menuntut ilmu ini, Allah pemudahkan bagi kita jalan ke syurga dan mempermudahkan urusan kita di dunia juga. Kerana dengan ilmu Allah mengangkatkan seorang itu, dan dengan iman seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Hadid, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat di kalangan orang beriman di kalangan kamu dan orang yang ada ilmu dengan beberapa darajat. Jadi memang tak kiralah ya, tapi beriman dengan cara yang betul, tetapi berilmu, apa juga ilmu yang bermanfaat, dia akan angkat kita. Walaupun buat nasi lemak kan. Kan. Buat nasi lemak viral kan, orang datang kan. Dah angkat dia. Okey, ala kulli hal. Baik, insya-Allah kita akan sambung pelajaran kita yang berkaitan dengan liku-liku hidup perjalanan kita di dunia sehingga di akhirat dan sehingga ke syurga. Memang tujuan kita hidup untuk melakukan amalan-amalan ni ya adalah untuk mendapat syurga. Tidak dinafikan. Adakah amalan tak nak syurga? Ya, itu adalah kejahilan bila amalan dilakukan tidak kononnya nak ikhlas semata-mata, tak adanya, mesti ada syurga ataupun menjadikan diri kita hamba Allah yang terbaik. Baik, jadi pada pelajaran yang lepas kita telah membicarakan pelajaran kita apa ya? Ulang kaji. Kejadian alam, masya-Allah. Ya, kejadian alam yang kita terang berfaktakan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, biasakan diri kita bila membicarakan suatu perkara, kita ada fakta, yakni terutamanya bab agama, dia mesti Al-Quran, apa lagi?
As-sunnah, sunnah maksud dia hadis yang sahih sahaja. Dia tak boleh hadis-hadis yang tak sahih. Kemudian apa dia? Penafsiran 3 kurun terbaik. Itu kaedah kena pegang. Kalau tak, kita akan terlari daripada akidah yang betul. Baik. Jadi, Al-Quran, As-Sunnah, hadis yang sahih mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Siapa 3 kurun terbaik itu? Rasulullah dan para sahabat, tabi'in, anak murid kepada para sahabat, dan tabi'in, anak murid kepada tabi'in. Kerana itu ada jaminan berdalilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah di zamanku, kurun aku. Oleh kerana itu kurun, istilah kita ni kurun 100 tahun. Tapi dalam bahasa Arab dia terbahagi kepada 2. 100 tahun satu lagi kurun generasi. Ya, generasi. Dan pada hadis ni menunjukkan generasi. Saya cakap pelan-pelan kan? Pasal minggu lupa dulu kata laju ustaz. So, ICRL tak siap lagi, ustaz dah laju dah ICRL. Okey, baik. Jadi insya-Allah. Jadi itu dia. Kita punya mengikut penafsiran 3 kurun yang terbaik. Kurun pertama Rasulullah, generasi yang pertama Rasulullah dan para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in. Kalau penafsiran Al-Quran dan hadis tidak ada mengikut 3 kurun terbaik, maka berhati-hati. Penafsiran itu adalah penafsiran akal. Bila penafsiran akal, dia akan hilang. Islam ni hilang keaslian dia. Bila hilang keasliannya, kita tak nak. Ya, pakaian yang tak asli siapa nak beli? Orang yang biasa ni naklah, tapi kita yang ada kekuatan, ada kemampuan takkan nak beli. Ya. Baik. Jadi kejadian alam kita dah bicarakan, dan kejadian manusia pun kita dah bicara sedikit sebanyak. Lelaki yang pertama dicipta oleh manusia yang pertama dicipta oleh Allah adalah Adam alaihi salam. Daripada apa Adam dijadikan? Dari tanah. Ya, Adam dijadikan dari tanah. Dan Hawa dijadikan dari rusuk Adam. Ya, rusuk Adam. Jadi itu dia. Yang pertama Adam, yang kedua barulah Hawa. Okey? Kejadian dia begitu. Dan ada research yang membuat dia mencari apa genetik manusia ni, dan mereka menjumpai genetik ini bermula daripada satu. Kan? Agak menarik. Orang kenapa? Mestilah 2. Mak dengan ayah kan? Tak, dia jumpa satu. Ya, nak membenarkan Allah mengatakan kejadian yang awal itu adalah satu. Yang berdalilkan daripada ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa. Ya, masya-Allah dalam Al-Quran ada surah perempuan ya. Surah laki tak ada. Sabarlah orang laki. Okey, surah Nisa. Ayat yang pertama, surah yang keempat, juzuk keempat, muka surat 77 bagi mereka yang ikut Quran ni. Ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Okey, itu dia kalimah menunjukkan bahawa dijadikan dari satu, yakni Adam.
Dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, itu dia Hawa. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiak lelaki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Okey. Jadi ayat ni jelas kepada kita kejadian yang pertama adalah kejadian Adam alaihissalam, kemudian dijadikan Hawa dan kemudian turunlah membiaklah zuriat dia di muka bumi ni. Dan cerita di alam sana, di alam syurga, semuanya kita kena berdiri di atas dalil supaya tidak ada unsur-unsur Israiliyat. Israiliyat ni apa dia? Cerita-cerita orang Israel, cerita-cerita kampung orang Israel lah. Yang macam kita kalau Melayu cerita Melayu liat. Okay, Melayu liat. Okay. Cerita dongeng orang Melayu. Dia bercampur. Dia ada yang betul, ada yang tak betul. Jadi yang tak betul tu masalah. Yang betul tu okey. Ya. Cerita Melayu, macam cerita Melayu cerita apa? Cerita badang, cerita bawang putih, bawang merah. Jumpa belalang, itu cerita Piramli kan. Okey, dia cerita-cerita macam itu dia tidak boleh diambil kira. Tetapi dalam Israiliyat dia terbahagi kepada dua. Rasulullah mengatakan jika bertepatan dengan Quran dan Sunnah maka boleh terima. Kalau tak bertepatan maka tak boleh. Ya, okey. Jadi kisah Adam tu dah bercampur baur sebenarnya dan kita berdiri bersama dalil-dalil Quran dan Sunnah. Dan kejadian Adam dijadikan berapa tinggi dia? 60 hasta. Okey, 60 hasta tinggi. Okey. Jadi 60 hasta. Tapi kita ni pendek-pendek belaka. Macam-macam. Okey, kita ni makin lama makin pendek, makin sampai sekarang ni. Rasulullah mengatakan. Tu pasal kehidupan dahulu adalah sesuai dengan zaman mereka. 60 hasta dan umur dia pun 1000 tahun ataupun lebih kurang macam tu umur dia. Ya, lama. Agak kalau umur dia 10 tahun tu baby lagi, 100 tahun tu baby lagi ke. Ya. Ala kulihat. Ya, 1000 tahun, bayangkan 1000 tahun dengan ketinggian 60 hasta. Adalah logik dinosaur tu hidup zaman dia. Yang kita panggil dinosaur, dia panggil tak apalah, maksudnya haiwan ayam tu kalau fikirkan ayam zaman sekarang bawa ke zaman dia agak-agak besar mana? Besar kutu kita. Ya, dah lama tak tengok kutu, alhamdulillah. Maksudnya besar kutu kita kecil, besar semut tu je. Berarti zaman itu binatang-binatang dia sesuai dengan zaman orang-orang pada waktu itu. Okey? Baik, waktu Adam dijadikan, ya, dan iblis telah melihat kedudukan Adam dan dia telah dicek semua tubuh badan Adam ni dan dikatakan bahawa manusia ini dijadikan tidak ada kekuatan yang betul-betul kuat. Ya. Semua Allah jadikan dan ceritakan kisah itu. Dan kemudian Nabi Adam AS apabila sampai masanya sebelum dimasukkan roh, maka Allah mengarahkan supaya malaikat-malaikat menghormati dia. Ya, sujud tu di zaman itu ataupun di masa itu sampai sebelum Rasulullah, sujud itu adalah penghormatan. Okey. Bukan, dia ada dua kategori, sujud yang menyembah, sujud yang menghormati. Jadi sujud ini di kalangan perkara yang menghormati Adam. Kenapa? Kalau kita baca dalam surah Yusuf, bila adik-beradiknya dah berjumpa balik, lalu mereka sujud kepada Yusuf, bukan sujud sembah tapi sujud penghormatan. Sampai zaman Rasulullah, maka sujud tidak dibenarkan melainkan untuk Allah sahaja. Okey, ini kita lihat di dalam surah Al-Baqarah, kejadian Adam sedikit. Apa yang mendapat tentangan daripada kejadian Adam? Baik, cuba cek surah Al-Baqarah. Kalau kita santai ya, kalau apa nak tanya kok terlupa. Kadang-kadang bila nak tanya tu peram terus hilang. Tanya. Okey, ayat surah Baqarah, surah juzuk yang pertama, kita ambil ayat yang 20
ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqu ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpah darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Okey. Ayat 30. Ui, ustaz laju. Sorry. 20. Padahal tak jumpa ya. Tadi highway pun speed jadi nak cepat. Okey, sorry. Maaf. Okey. Ayat ini menceritakan ya bahawa bagaimana Allah nak jadikan khalifah, mendapat tentangan daripada malaikat, dan akhirnya Allah mengatakan, aku ketahui apa yang kamu tidak ketahui. Usul ayat ni yang paling penting kita tengok ayat tu, wa idh qala rabbuka. Kalimah Rabb itu didahulukan. Bahawa sifat ketuhanan ini tidak siapa yang boleh menggunakan kalimah Rabb. Ya, kerana sifat ini adalah satu sifat yang agung, sifat yang dahsyat, sifat yang cukup hebat, yang mana Allah jadikan, Allah mencipta itu adalah satu benda yang tak ada siapa yang boleh lakukan. Lalu Allah mengatakan, tak kala ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah. Dan malaikat tak tahu. Ini menunjukkan bahawa selain daripada Allah, makhluk-makhluknya banyak yang tak tahu. Okay? Jangan kita kata, yang ni macam malaikat pun tak tahu perkara yang ghaib. Ya. Kita setengah orang tu, ya, kita minta juga pada malaikat. Tak boleh sebenarnya. Kalau malaikat pun tak tahu perkara yang ghaib, Rasulullah pun tak tahu perkara yang ghaib. Kenapa? Kalau Rasulullah tahu perkara yang ghaib, tak akan berlaku seperti perang Uhud. Bagaimana 300 munafik tarik diri, ya, Rasulullah tercucuk muka dia tu kan. Jadi perkara-perkara yang begini amat penting. Ia adalah akidah. Kenapa? Hanya Allah yang mengetahui perkara yang ghaib. Kemudian Allah ceritakan di sini, okey, ayat ke-31. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang yang benar. Okey. Ayat ini merupakan satu ayat yang besar, mengisyaratkan kepada kita Nabi Adam bukan manusia yang jahil. Satu, Nabi Adam bukan manusia yang dikatakan seperti primitif, yang digambar-gambarkan orang zaman batu, zaman apa semua tu, yang tak tahu apa-apa. Tak, Nabi Adam maklumat dah penuh kat kepala dia. Dan ingat, bukan maklumat biasa. Maklumat ini adalah maklumat bentuk syurga punya teknologi. Dahsyat. Itu pasal bila kata orang zaman batu dulu begitu begini, nak ditujukan, nak hinakan Nabi Adam, salah sangat-sangat. Cuma dia turun ke bumi, benda-benda tertentu tu tak boleh, tak ada nak dibuat balik semula tu kan. Tapi dia mempunyai minda yang dahsyat.
Itu pasal ada pertemuan-pertemuan yang baru yang agak menarik perhatian kita kan, sebelum ditenggelamkan di zaman Nabi Nuh tu agak menarik. Kerana dijumpa, yang saya katakan dijumpa di tepi tapak kapal yang Nabi Nuh singgah tu ataupun berhenti tu, ya, dijumpa alat-alat seperti bateri-bateri, ya, di tepi kapal tu. Agak menarik lah, berarti ada teknologi dia. Baik, kemudian apa lagi? Lalu malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Okey, sekarang Allah nak ceritakan. Baik. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu. Maka setelah diberitahukan kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah ku katakan kepadamu bahawa sesungguhnya aku mengetahui rahsia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Okey, inilah sifat rububiyah ketuhanan yang mana Allah mengisytiharkan kepada para malaikat, kamu tak tahu apa-apa melainkan apa yang aku ajar. Dan aku mengetahui rahsia di langit dan rahsia dan di bumi, hatta apa yang terdetik dalam diri kita pun Allah akan tahu. Masya Allah. Satu, ini sifat rububiyah milik Tuhan yang akan dibangkitkan di mahsyar. Kita tak tahu, ya, kita tak sedar bahawa apa yang terdetik dalam hati kita ni semua akan dibangkitkan di sana. Kan? Itu pasal niat ada pahala ke tidak? Kan, niat pun ada pahala. Ukuran niat apa dia? Tak tahu, tak ada ukuran. Ya, tak ada ounce dia ke gram dia, tak ada. Ya, tetapi ianya akan diambil kira. Niat yang baik dapat berapa? Tak. Dapat satu je. Okey, satu, betul. Kan? Bila buat? Bila buat dia naik 10 sampai beratus-ratus atau beribu dan hanya Allah yang mengetahui. Buat jahat, niat jahat dapat apa? Kosong. Bolehlah niat jahat? Tak boleh kan? Okey. Bila buat? Satu. Dapat satu kan. Dan boleh dihapuskan dengan istighfar. Jadi jangan buatlah. Yang paling penting janganlah niat jahat tu. Ya, buangkan. Baik. Dan sekarang ini dia. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang yang kafir. Tu dia, penentang. Makhluk yang pertama menentang Adam adalah iblis alaihissalam. Agak menarik, ya. Iblis, kita tak secara kasar adalah ceritanya, cuma saya tak pasti kesahihannya. Bagaimana iblis berada bersama para malaikat. Tapi yang penting dalam ayat ini menunjukkan iblis ini dah berada bersama malaikat. Kedudukan dia tinggi. Asalnya dia di bumi bersama binatang, bersama jin-jin di bawah ni. Tapi Allah angkatkan dia di sana. Ada peristiwa yang berlaku dikaitkan. Wallahu alam, cerita tu saya tak berani nak ceritakan. Cuma bila berada dengan para malaikat, kedudukannya tinggi. Ya, tu pasal Allah sebutkan wa idh qulna lil malaikat. Aku katakan kepada malaikat, kerana jin dah dikategorikan dengan malaikat tinggi. Kalau dah duduk dengan
para malaikat, berarti dia tu terlalu tinggi. Iblis tu bukan malaikat. Bukan malaikat. Bukan dia kata fallen angels. Tak. Nak tahu iblis siapa? Jom buka surah Al-Kahfi. Jom. Sorry lah. Saya terikut style orang muda pula. Jom. Sekarang bahasa orang muda tu terkeluar pula. Cakap perak lah. Moh. Okey, surah Al-Kahfi. Sebentar. Cepat. Ayat mana tadi? Ayat 50. Ayat yang tadi kita simpan dulu. Okey, jumpa ya, muka surat 299. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, dia adalah dari golongan jin. Maka ia menderhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedangkan mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Okey, itu dia. Jadi iblis daripada jin. Okey, makhluk kita yang masyhur ni malaikat, jin, manusia dan binatang, tumbuh-tumbuhan. Okey. Dah kita bicarakan semua kejadian tu, malaikat yang terbaik lah. Kemudian iblis dan jin ni dan manusia, dia dua makhluk yang ditaklifkan halal haram, solat wajib, apa semua tu. Ya, dua ni je. Malaikat dia dijadikan untuk ikut arahan. Malaikat tu je ikut arahan. Jin dan manusia. Halal haram apa semua adalah jin dan manusia. Tu pasal dua perkara ni kadang-kadang misalan mendengar suara mendengar suara orang yang mati tu, manusia dengan jin tak dengar, tapi haiwan boleh dengar. Ya. So dia diperbuat daripada sama macam jin. Apa dia? Iblis memang jin. Jadi dia dari api. Ya. Cuma okey. Kita buat sikit. Okey. Besarnya. Ini kalau ustaz dapat ni tidur ni. Okey, manusia. Jin. Okey. Ni dari api lah. Ni dari tanah. Okey. Manusia dia ada Muslim, kafir. Jin, Muslim, kafir. Sama aja. Tak ada beza. Okey. Pada Muslim ada berapa? Okey, Muslim yang soleh, Muslim yang munafik. Okey, dan Muslim yang fasik. Fasik ni orang yang buat dosa-dosa besar, jahat apa semua. Ya, okey. Begitu juga dengan ni. Sama je, soleh, fasik. Okey. Fasik. Munafik sekali lah. Okey. Kafir, ada yang kafir baik kan? Ada yang jahat.
Okey. Dia tak ada kafir baik tu kafir soleh. Tak ada. Okey. Begitu juga kafir baik. Macam Abu Talib tu baik. Okey, kafir jahat. Tu je beza dia. Okey. Munafik fasik. Munafik termasuk fasik, tapi orang fasik tak semestinya munafik. Ada ke tempat? Okey. Orang munafik lebih jahat daripada orang secara kasar fasik pun dipanggil dia. Tapi fasik lebih umum. Ya, macam orang mencuri, orang yang adalah berbagai tak puasa, tak apa itu, okey. Tapi orang munafik ni dia khianat dari dalam. Berbahaya. Nanti kita akan jumpa dalam bab tu. Okey? Nampak tak? Itu dia, cara beza dia. Orang soleh ni terbahagilah kepada 4. Okey? Yang munafik, fasik ni, dia kategori banyak. Okey? Dan kita tahu orang yang soleh ni dia sibuk dengan kesolehan dia, maksudnya kerja amal, kerja baik lah. Kan? Begitu juga jin yang muslim soleh ni, begitu juga. Okey? Tiba-tiba kalau seorang tu kena rasuk, kan? Kena rasuk. Dia kata aku jin Islam lah. Macam mana tu? Kita tengok kategori tu. Jin Islam dia takkan sibuk nak kacau orang. Ya, maka jin tu Islam tapi dia fasik. Kalau nak tahulah. Ya. Begitu juga kalau orang yang soleh dia sibuk dengan kebaikan dia, maksud dia jaga amalan dia. Tapi kalau yang jenis kacau orang, kacau tu tu kategori orang fasik. Dalam Islam fasik. Okey? Ini dia. Manusia dan jin sama je kaedah dia. Ya. Ya, jin Islam pun ada masuk syurga. Cuba tengok surah jin. Itu pasal siapa yang kata saya minta pertolongan jin Islam, ya, bukan jin soleh tu, dia ambil jin fasik, ya, maka hukumnya haram. Kenapa? Allah dah jelaskan dalam Al-Quran, siapa yang minta pertolongan jin, maka dia akan disesatkan. Okay. Supaya kita faham kedudukan jin dan kedudukan orang manusia. Sampai orang kata sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia, kan? Tak. Dia bukan kaedah begitu. Okey, tak habis lagi tu. Terlupa pula. Dia dah tua-tua ni terlupa. Okey, baik. Tengok ya. Setiap kita manusia ni, orang soleh ni, kita tak ada gelaran yang khusus rasanya. Kalau gelaran pun macam pencuri, kan? Perompak, pengacau, macam tu. Tetapi pada ni, pada jin yang mana fasik ni masuk kafir ni, dia akan digelarkan syaitan. Syaitan adalah semua jin-jin yang jahat. Jin kafir, jin apa, mereka dipanggil dengan nama syaitan. Tapi bila kita geram sangat ke orang tu, kamu ni syaitan kamu, maksudnya orang tu jahat lah tu. Ya, dia dikaitkan juga istilah syaitan tu dibesar, dikaitkan. Iblis itu adalah leader bagi syaitan. Dia satu je. No, iblis satu. Dia satu peribadi. Dia king of untuk jin-jin. Mana Ustaz, masa bulan Ramadan dia orang kata hantu-hantu semua kena ikat. Bermakna iblis tu diikat ke tidak? Tentang situ ada perbahasan kerana hadis melafazkan semua syaitan itu diikatkan. Cuma wallahu alam, secara kasar syaitan yang bagaimana diikat itu tak dapat diterangkan. Itu cerita kartun.
Tak apa. Okey, tak apa, cakap je tak apa. Okey. Dah terbuka tu kita kupaskan kenapa dia adalah satu masalah-masalah yang perlu kita perbetulkan satu. Okey. Saya suka kita tengok ayat Al-Quran surah Al-A'raf supaya kita betulkan fahaman ni, dan saya agak mengharapkan ibu-ibu faham kenapa kita cuba menghalang tipu daya Tok Bomo orang yang guna atas nama Islam merawat orang. Ya. Baik, cuba buka surah Al-A'raf. Dan kaedah kita dalam siri rawatan Islam, kita mesti ada dalil supaya tak berlaku benda syirik dan khurafat. Al-A'raf. Sabar. Okey. Ayat yang ke-27. Okey, saya baca. Auzubillah. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Wahai anak Adam, jangan sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari syurga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ini poinnya ayat ni. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Okey, apa Allah kata? Dia nampak kita dari tempat yang mana kita tak boleh tengok dia. Okey, itu usul ya. Itu asas bagi pengetahuan kita, adakah kita boleh melihat syaitan ataupun tidak, ataupun bolehkah kita melihat, orang kata hantu lah, senang kan. Okey, ataupun tidak. Okey, Allah kata kita tak boleh nampak. Okey. Ini yang masalahnya, isu-isu yang berlaku di kalangan masyarakat kita ialah, mudah-mudahan Allah bagi petunjuk. Kita kena belajar untuk mengetahui benda-benda ni. Kadang-kadang Tok Bomo tu dia scan. Ada 30 ekor jin kata. Allah kata kita tak nampak. Macam mana dia boleh nampak? Boleh kira pula siap 30 ekor jin. Ya. Lepas tu dia scan, dia kata suami kamu ada 60 ke 90 ekor jin. Sungguh suami kamu datang. Ini kes pasal berlaku pada saya yang orang tu cerita. Orang tu datang bertemu. Ustaz, apa pandangan Ustaz? Apa dia? Dia scan, dia kata saya ada 30 ekor jin. Lepas tu yang suami saya ada 90 ekor. Dia suruh bagi tahu suami, suruh datang jumpa Ustaz. Saya mana nak bagi tahu, saya clash dengan suami saya. Oh kan. Saya tanya, puan percaya ke? Tak tahulah. Dia memang kita tahu bila berhadapan dengan masalah, orang tak dapat nak pertimbangkan baik. Kerana orang yang scan tu masuk TV. Kan? Okey, bila dah masuk TV dikatakan tiraf lah tu kan. Okey. Okey, saya pun terang. Ini ayat Quran mengatakan kita tak boleh lihat jin. Bagaimana dia kata dia boleh lihat jin? Allah yang kata kita tak boleh lihat. Siap kira pula. 30 awak, 60 suami. Okey? Macam ni. Saya bagi buku zikir, cuba beramal dulu. Bagi tempoh seminggu, 2 minggu, kita akan tengok. Betul ke kamu ada jin kan? Bagi saya tak percaya. Nampak tak budak muda kesian dia tertipu macam tu je lah. Lepas tu tak sampai 2 minggu dia call, Ustaz, apa dia?
Dah jumpa. Kita pun meremang lah. Apa, bulu tengkuk kita dah jumpa jin ke apa. Dah jumpa apa? Dah jumpa Ustaz. Yelah, jumpa apa? Kan? Ustaz, ya. Dia slow, dia jadi lambat pula dia nak jawab tu. Saya terjumpa email suami saya dengan perempuan lain. Saya kata itulah jin dia. Bukan 60, bukan 90. Itulah jin dia. Ada orang ketiga yang masuk campur. Tak, bukan buku zikir. Okey. Satu. Jadi sekarang dah selesai masalahnya. Penipuan berlaku, ya. Lepas tu seorang pula tu dia boleh tangkap jin masuk dalam botol, ya. Ditutup. Betulkah kita boleh tangkap macam tu dan masuk? Ya. Rasulullah dia tangkap, dia lepaskan. Okey? Dia mengatakan aku teringat doa Nabi saudaraku Sulaiman. Kalau tidaklah aku ingat doa Nabi Sulaiman tu, aku ikat jin tu, ya, di salah satu tiang Masjid Nabawi. Budak-budak akan mempermainkan jin tersebut. Kenapa? Itu menunjukkan jin ni penakut, lemah, boleh dipermain. Kita pula yang jadi takut. Nasib baik Rasulullah tak ikat. Kalau diikat, apa berlaku? Pakej haji dan umrah ditambah satu. Ya, tengok jin yang terikat. Kan? Nanti. Okey. Kita akan naik satu persatu. Okey, clear yang tu, ya? Jin kita tak boleh lihat dan tangkap pun tak boleh. Okey. Sekarang, baik. Bila seorang tu dia nampak, adakah dia mempunyai kelebihan? Aku ada sixth sense dah tambah satu. Ya? Betul ke? Okey, sekarang tepi kiri kanan saya ni ada tak? Ada yang nampak ke, ada ke, kan? Okey. Sebenarnya kita boleh nampak, tetapi bila kita dirasuk, okey, jin tu masuk, dia guna mata kita sebagai tumpangan, dia akan tengok kawan-kawan dia tu. Dia nampak lah. Okey, faham? Berarti kalau kita nampak jin ataupun nampak hantu, kita seorang je nampak sebenarnya. Kalau ramai-ramai nampak, saya katakan itu bukan hantu. Pergi ambil kayu kejar dia. Lari punya. Tetapi kalau seorang-seorang nampak, ya, atau macam histeria atau apa semua tu, okey, itu maksudnya dia kena rasuk. Okey, maka dia kena keluarkan. Bukan itu satu kelebihan. Ya, jangan sangka itu satu kelebihan. Pakat nak pergi. Tak. Dia berpenyakit. Malah yang scan tu kata nampak, dia kena berubat. Kerana dah bercanggah kehidupan manusia biasa. Okey? Kalau yang cakap scan tu kata betul pula macam tu apa yang dia cakap? Takkan betul kerana ada penipuan dia. Tapi kalau Ustaz, kalau dia berubat, dia ada bukti sekali dengan tunjuk gambar, dia mulut dia ada keluar rambut lah, ada kaca-kaca dalam baldi. Tak banyak dengar cerita macam ni. Itu betul ke kartun juga? Betul ke kartun-kartun. Ya, ada penipuan. Saya katakan ada penipuan. Saya rasa dalam kelas ni saya tak cerita lagi. Okey, banyak benda sebenarnya saya cucu kepada bomo. Okey, dan kita menyaksikan tok kita buat, dan benda tu yang banyak belajar, dan saya pun pernah terjun dalam acara-acara berkaitan dengan rawatan cara sunnah ni. Tapi cuma saya tarik diri, bukan apa. Penat, memang penat. Bila kita kata puan ataupun tuan, okey, beramal zikir macam ni, jaga adab apa semua, dia tak jaga. Bila tak jaga, masalah lah. Macam puan dia kecil manis, jangan makan gula. Okey, baik. Lepas tu dia makan gula, kan. Bila nak sihatnya? Itu kaedah yang sama juga. Okey, nanti macam ni. Okey, saya ceritakan. Bila seseorang tu dirasuk. Okey, kami waktu pertama di antara beberapa kali tu, seorang budak perempuan kena rasuk, menjerit-jerit. Umur dia dalam 17 tahun. Okey. Mereka bapa dia datang minta tolong. Pertama sekali kami cek rumah dia lah, tengok kat rumah dia. Maksudnya ada gambar ke, ada patung ke, itu semua menghalang malaikat rahmat masuk. Kan? Lepas tu ada benda-benda yang tak selesa tu, kita kata tolong alihkan dulu, kan. Lepas tu panggillah baca sikit je. Kita baca, saya ada bagi ke ayat-ayat tu? Minggu lepas tak pusam pula, kan. Okey, baik.
Lepas tu bila dibaca sikit je, terutamanya dalam ayat surah Yunus tu, dia dah mula menjerit. Lepas tu kita baca, pengsan dia. Okey, tak apalah. Kita tanya, kenapa jadi, macam mana jadi kan? Dia kata, boleh dengar? Okey. Saya masuk bilik air. Sewaktu saya tengok cermin, bukan muka saya. Dia tengok cermin kan, muka dia tiba-tiba berubah, bukan muka dia. Budak tu. Budak perempuan umur 17 tahun lebih kurang. Maksud dia kena rasuk. Bila dia kena rasuk mata tu, dia tengok syaitan tu tengok muka dia sendirilah. Dan dia menumpang mata kan. Itu kaedah rasuk kan. Tak nampak. Mana? Kita sihat takkan nampak. Dia yang kena rasuk tu yang nampak. Okey? Jadi dia dah sihat, kita baca, kita arahkan dia baca yang apa yang perlu. Jaga aurat pun. Tengok-tengok dia keluar pun pakai seluar pendek ni, kacau kan. Bila nak sihatnya macam tu. Okey, itu di antaranya. Okey, saya nak buka lagi ni. Kita masuk bab ni kerana amat penting. Pasal kejadian ni jemaah juga, bukan jemaah sini, maksudnya lama-lama punya kisah ni. Okey. Seorang budak perempuan ni, dia ada suami tapi clash dengan suami dia, ada 2 anak, dengan mak dia selalu keluar. Lepas tu dia cerita kat saya. Waktu tu kami buat program di sekolah kami, tiap-tiap raya kita buat. Okey. Lepas tu dia datang, "Ustaz, apa dia? Ustaz nak cerita sikit." Apa ceritalah. Okey, dia pun cerita. Saya ni mula-mula saya dapat mesej. Mesej daripada seorang lelaki yang menggelar dirinya pendeta. Okey, pendeta, tapi dia tulis by English lah. Okey. Dia cakap gitu, saya tak berapa layan, saya buat dek je. Lepas dia hantar, saya delete. Dah berapa lama dia hantar? Sebulan lebih. Saya buat tak tahu. Tiba-tiba, okey, dia cakap apa dia? Saya tahu apa yang suami awak tak tahu. Terkejut dia. Atas situ mula dia balas. Apa yang kamu tahu? Kan? Lepas tu dia kata apa? Saya tahu, maaf ya, di mana tai lalat awak suami awak tak tahu. Macam mana tu? Ustaz, betul Ustaz. Dia tahu, saya tak tanyalah. Tapi dia kata, betul Ustaz apa yang dia cakapkan. Okey? Menarik tak? Rasulullah dah bagi tahu cara menyelesaikan masalah ni. Ingat ya, syaitan yang ada bersama kita yang bernama Qarin. Ada yang tahu kan? Qarin tu ada bersama kita siang, malam, pagi, petang. Kita je yang tak buat je kan, buat tak tahu. Ayuh, dia ikut awak kan? Ya ada. Sahabat terkejutlah. Ya Rasulullah, hatta anta. Ya, hatta aku. Aku pun kena. Tapi Allah telah bantu aku, syaitan tu masuk Islam. Dan dia tak menyuruhkan melainkan kebaikan. Okey, satu. Baik. Jadi, macam mana dia tahu tak lalat ni? Pertama kita kena tahu, syaitan ada dekat kita dah. Dia akan kacau. Nak makan dia kacau. Syaitan, banyak syaitan bertenggek kiri kanan kita, kat pintu, kat mana pun. Okey? Baik. Rasulullah SAW ada menyebutkan kepada kita, bila kita nak tanggalkan baju, bacalah. Okey, cantik lah. Berarti ada maklumat. Bismillah. Itu je. Kerana sebenarnya kalimah bismillah dah cukup dah. Tapi kalau tambah Ar-Rahmanur Rahim, dia masuk dalam bab Quran. Kalau lain bismillah tawakkaltu 'ala Allah, itu dah lain dah. Dia bismillah tu dah lengkapi. Bila Rasulullah kata samillah, baca bismillah. Bismillah dengan nama Allah. Okey, cukup dah. Ya. Bukan buta. Bila kamu menanggalkan pakaian, baca bismillah, tertutup mata dia. Terhadang mata dia, terhijab. Tak baca itu yang dia tengok tu.
Itu yang maklumat tak lalat tu, itu saya kata, ya, pendeta ni sebenarnya Hindu. Ya, Hindu rupanya. Jadi dia bagi tahu, dia tahu tak lalat tu dah komunikasi antara jin dengan jin kan. Kerjasama mereka pun ada MOU mereka tu. Jadi mereka bagi maklumat dan betul. Aduh. Apa yang nak sebut? Jenis Sami, jenis Sami kot. Hindu. Tak. Sami Hindu. Lepas tu dah. Okey, kita sambung cerita. Pasal dia dah bercerita, saya ceritakanlah, kongsikan. Okey. Kemudian bila dah tu, okey. Mulalah bertanya-tanya. Lepas tu sampai satu ketika dia kata, awak sila jumpa saya di kawasan Nampang tu, di satu tempat tu. Awak seorang saja, dia kata. Lepas tu dia memang keluar dengan anak dia. Lepas tu dengan mak dia. Suami dia tak keluar kelas kan. Okey. Bila dia keluar tu, dia pergi ke Ampang tu, ada satu tempat tu. Rupanya pendeta ni dia jauh tengok. Kenapa kamu datang ramai-ramai? Kan saya kata datang seorang saja. Lalu dia kata, aku memang keluar macam ni. Aku datang sekali ramai. Siapa budak tu? Anak aku. Oh, power. Kenapa? Budak tu, anak dia, saya kenal, memang belajar hafiz Quran. Baru hafal 3 juzuk je. Dah disebut power. Maksudnya pemikiran dia ni sihir. Sebab tu otak sihir. Kan orang sihir, dia tak boleh dengan Quran. Kan? Okey, tak apa. Lepas tu, dia cerita. Waktu satu malam tu, dia dapat panggilan. Pendeta ni panggil. Saya tunjuk macam mana dia tunjuk kat saya. Waktu tu pendeta tu kata, angkat tangan macam ni, kan? Dia kata, saya angkat. Tiba-tiba Ustaz, dia kata, bertukar mata saya nampak dia macam ada di depan rumah saya. Lalu dia cuba tak nak buat tangan dia. Sebut aku apa ke, Tuhan kamu ke, Tuhan kamu ke, macam tu. Kamu Tuhan aku. Aku tak nak sebut. Hilang. Hilang ingatan dia. Mak dia pun sambung cerita. Ada habis. Berarti dia dah pengsan ke apa, dia tak sedar. Cuma mak dia cerita, Ustaz macam ni. Waktu itu apa dia buat? Dia tu bila waktu makan, dia berlaku 2-3 hari tu. Waktu makan tu dia turun, dia nak makan kari-kari je. Lepas tu papadem dia sebut. Lepas tu dia makan tu macam ni, dia ramai nasi tu. Bukan bersuap. Ngap sebiji. Itu pendeta tu. Anak dia sampai takut, kan? Lepas tu dia pergilah bawa berubat. Kan? Pergi bawa berubat. Alhamdulillah. Cuma nak cerita dalam bab tu, ini menunjukkan bahawa syaitan nampak kita dan hadangilah daripada pandangan dia. Kenapa? Dia akan mencerita benda ni kepada orang-orang yang jahat. Na'udzubillah min zalik. Okey? Yang tu tadi Ustaz. Yang mana? Kita nampak orang tu ada rambut keluar mulut. Okey. Itu saya nampak dalam bentuk sama ada tipu atau sihir juga, ataupun permainan-permainan yang dilakukan oleh bomo-bomo ni. Ya. Ya, walau ambil gambar. Kerana ini trik-trik yang perlu kita ketahui lah. Okey, itu satu. Baik, yang kedua, yang pernah kita jumpa, seorang tu dia convert masuk Islam, Hindu, tapi mirip serani lah, ya, maksudnya tak hitam sangat. Muka dia, mata dia sengit, juling, ya, pipi dia sengit, mulut dia sengit. Ya. Dia datanglah, dibawa oleh seorang budak perempuan Cina. Ling nama dia, budak Cina tu. Sorry, terbuka nama dia pula. Ada kan? Kan? Dah ada cerita, tak payah cerita lah. Okey. Berarti dah cerita banyak dah. Satu je. Okey, yang tu tak payah cerita. Bukan husband lah. Okey, jadi itu di antara perkara. Okey, sekarang saya cerita saya anak cucu bomo. Saya ikut tok saya bermula daripada umur 10 tahun. Mula saya duduk dengan di kuartus tentera
Lepas tu 10 tahun pindah ke kampung, duduk kampung. Okey, bermula di situ. Mak saya nasihat, Fadil, jangan baik-baik tok kamu tu suka sangat kamu tu. Ya, pasal apa? Nak wariskan ilmu dia. Okey. Tiap-tiap kali dia buat kenduri tolak bala ataupun orang buat kenduri tolak bala, apa ya? Orang kata tolak bala kan? Macam biawak masuk, ular masuk, maka dia akan buat ritual dia, ya, dengan buat telur 3 warna, pulut 3 warna, lepas tu campurlah kain hitam apa semua untuk dijalankan acara-acara tersebut. Okey. Saya ikut. Tapi yang menarik sekali, ya, yang menyebabkan saya pun tak berapa nak ikut tu, bila masuk umur 17-18 dia tengok kita dah berakan, mak kita pun selalu larang kita. Okey. Dia pun bawa balik haji, tan situ mula berubah. Kalau tak, semua acara-acara tu dia pegang di kampung sampai puja Sungai Perak pun berlaku. Dia puja Sungai Perak kerana hantu apa? Orang Perak kata hantu air, hantu air. Okey, hantu air. Nauzubillah min zalik, syirik lah semua tu secara kasar. Okey. Kemudian yang saya rasakan mudah-mudahan dia bertaubat, maksudnya dia tak buat tu kerana jiwa dia kan. Bayangkan waktu dia hari yang terakhir saya ikut dia kata, Fadil, kami pergi ke tempat tu. Dia kata, Fadil, ya tu, apa dia? Sebenarnya apa yang Tok buat selama ni tak ada apa-apa. Semua ritual yang dibuat tu, ya, tak ada apa-apa. Nanti kejap janganlah kata dia tipu, kesian je. Okay. Habis kenapa Tok buat kalau dah tak ada apa-apa? Dah orang kampung suruh aku buat lah. Nampak tak? Berarti dia buat bukan hakikatnya tak ada apa-apa, cuma dah orang kampung yang duk percaya benda-benda ni, maka dia buat. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia, itu je lah. Kalau dia yakin benda tu ada apa mudarat ada ni, memang syirik. Dah mati dah, lama dah. Ya. Saya baca buku dia, ya, waktu tu dalam umur 11-12 tahun saya boleh baca Jawi kan. Saya baca, okey, kalau kemian itu dibakar dalam bekas tu, meletup kuat-kuat, itu maksudnya hantu raya. Kan? Kalau agak perlahan, maka hantu pari. Yang ketiga saya lupa, rasanya Pontianak Sundal Malam kot. Ya, okey, ala kulli hal. Jadi ini di antara perkara yang paling penting kita ketahui, syaitan akan mengganggu kita, dan tolong jangan percaya bomo-bomo. Ya, apa juga arahan-arahan bomo, jangan ikut, semuanya ada unsur syirik ataupun khurafat. Walaupun bunyinya bismillah peringkat awal. Satu lagi saya teringat mak saya cerita, ya. Waktu orang datang kata nak air penawar kan. Dia panggil tok saya baca air penawar. Jadi kalau biasa dia akan buka baca. Lepas tu satu hari tu orang tu kata, pak cik tok pandak lah, tolong baca air penawar. Kan, okey, letak aja. Rupanya dia terlupa. Pagi tu orang punya air tu datang. Tok Andak dah baca. Oh, dah. Dia panggil mak saya. Kamu Midah, pergi ambil botol tu, ubahkan sikit, bukakan situ. Rupanya dia tak baca. Orang tu datang, maksudnya berubah tempat, berarti dah baca lah ingatnya. Rupanya menjadi juga. Okey, itu di antara perkara yang bagi saya lah. Lepas benda-benda tu menyebabkan saya bomo penipu lah. Ya, penipu. Tak apalah kalau yang dengar ni bomo, maaf lah. Saya cakap memang penipu lah. Na'udzubillah. Dan paling kita takut jika berubat dalam siri berubat bomo ni, kalau dalam keadaan syirik, tiba-tiba kita mati dalam syirik. Berbeza tau bentuk medical modern ni. Dia nak terjebak dalam syirik tu agak sukar. Walaupun adalah bab-bab drug apa semua tu, tapi maksudnya nak terjebak dalam bab syirik tu agak sukar. Melainkan orang tu kata memang itulah doktor yang mampu. Itu dah lebih anulah. Tetapi kalau bab bomo-bomo ni dia akan terjebak dengan mudah bab syirik ni. Nauzubillah min dzalik. Okey? Baik. Selesai dah. Kat mana kita ni? Cerita jin pula banyak.
Okey, al-muhim dalam bab ini jin tak kita tak nampak jin dan jin nampak kita. Hantu-hantu kita tak nampak melainkan orang yang kena rasuk. Itu jin sebenarnya. Kalau sebut hantu kita rasa takut, tapi sebenarnya jin itu adalah jin. Yang mana hanya orang-orang yang kena rasuk je nampak. Kalau tak kena rasuk dia takkan nampak. Okey, kalau dia dengar, ya dia kena rasuk sebenarnya. Ya. Jadi kena cuba berubat. Dia tak semestinya rasuk macam orang. Tak. Itu kalau rasuk yang mengamuk itu dah memang kuat sangat-sangat. Ya. Kita nampak kata orang tengok Pontianak. Itu dialah yang kena rasuk. Dia seorang je. Itu pasal kalau kadang-kadang misalan di kalangan kita ada yang dah kena kan. Adik-beradik jiran suami apa tak dengar, tak tahu kan. Itu menunjukkan bahawa kita yang itu sama juga jin. Jangan takut. Cuma kita ada adab lah bila masuk kawasan tu, bacalah doa. Memang itu tempat mereka kan. Kawasan jin. Kalangan jin. Wallahualam, kena tanya baby tu betul. Tak. Okey. Tak. Ya. Tapi masalahnya baby dia kecil tak boleh nampak. Lahir-lahir tu mana dia nampak. Dia dengar je. Wallahualam. Baik. Okey, kita masuk balik ayat yang tadi tu. Surah Al-Baqarah. Bayangkan, iblis sampai begitu tahap tingginya. Masalah jin nanti kita sambung pada cerita yang lain lah. Jadi, bagaimana iblis yang mana dah sampai satu tahap malaikat, kan? Tetapi jadi kafir. Ini menunjukkan para ustaz ataupun ustazah, tok guru kena berhati-hati. Kerana bila-bila masa Allah boleh mengubahkan hati. Kan? Oleh kerana kita sebagai seorang pelajar, bila kita mengikut seorang guru, jangan di atas dasar taksub. Yang menuntut ilmu di atas dasar kebenaran. Kerana taksub ini akan membutakan mata. Kalau tok guru tak betul pun kita akan ikut. Berbahaya sebenarnya. Ya, berbahaya. Kenapa? Lihat, iblis dah bertaraf dengan taraf malaikat, orang yang tertinggi. Maka tiba-tiba dia ingkar arahan Allah, ya, yang menyebabkan dia kafir. Takabur, kalimah takabur itu. Ya, ingkar dah satu bab takabur itu. Kerana sifat takabur hanya dimiliki oleh Allah. Kita lihat ayat tadi. Yang mana dalam surah Baqarah tadi, waktu iblis menentang Allah untuk tidak sujud. Wa idh qulna lil ayat yang ke-34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan yang kafir. Takabur itulah yang menyebabkan dia menjadi kafir. Kenapa? Pada hari kiamat, bila dah semua alam dah menjadi tenang, dah habis, dah hancur alam semesta, maka Allah bertanya, ainal mutakabbirin? Mana orang yang takabur? Ya, raja-raja yang takabur, mana dia? Tak ada dah. Anal mutakabbir. Maka Allah itulah yang layak dengan sifat takabur dia. Karena itu sifat takabur tidak boleh dimiliki melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini dia kejadian Adam. Maka lepas tu Adam dimasukkan roh dan Adam dimasukkan sifat-sifat yang menarik ya pada diri kita ni. Kalau nak tahu, kita ni sewaktu kejadian Adam seperti komputer yang kosong. Maka diinstalkan apa yang nak diinstalkan. Dan kita pun begitu. Ya, dimasuk perasaan sayang, perasaan marah, perasaan geram, perasaan apa lagi? Ya, berbagai-bagai dimasukkan maklumat kepada kita, dan sampai di akhirat nanti dia akan dikeluarkan sebahagian. Itu pasal ahli syurga di antaranya tidak ada sifat pemarah, tidak ada sifat cemburu, ya, dendam, tak ada. Ahli syurga dah dibuangkan. Baik. Maka kejadian Adam, perjanjian yang mana yang dikatakan dalam gambar rajah yang kita tengok ni,
ya, alam roh ni, perjanjian itu dikaitkan dengan sewaktu kita berada di dalam alam roh kita. Bukan Adam tu, selepas Adam tu dikaitkan. Wallahu alam. Dan perjanjian itu berkaitan alam roh hanya Allah yang mengetahui, tetapi Allah telah menampakkan Nabi Adam zuriat dia. Ya, nampakkan Nabi Adam zuriat dia, dan menarik sekali. Pertama, hadis yang sahih, kita beriman, tak nak bicara panjang. Allah tunjukkan zuriat Nabi Adam, lalu di antara zuriat itu nampak satu orang yang bercahaya. Lalu dikatakan, dia bertanya kepada Allah, siapa itu? Ya Allah, itulah ada zuriat kamu ya Adam. Yang bercahaya itu, itulah siapa? Nabi Daud. Lalu Adam mengatakan, ya Allah, ambillah sebahagian umurku kepadanya. Diberikan umur kepada Nabi Daud. Berarti dipanjangkan umur Nabi Daud. Hadis. Ya, sama ada 60 ataupun 40, riwayat berbeza. 40 tahun, saya tengok pada 40 tahun. Itu pasal pada hari kematian Adam, bila Adam nak mati, lalu malaikat maut datang. Dia tanya, ya malaikat maut, ada kamu datang untuk ziarah atau mengambil nyawaku? Lalu malaikat maut kata, aku datang untuk mengambil nyawamu. Kan ada 40 tahun lagi. Lalu dia mengatakan, kan kamu dah bagi kepada Daud. Terlupa Adam. Waktu itu kejadiannya, ada perbahasan sama ada di dunia. Pasal apa? Di dunia ni ditunjukkan zuriat dia, ya, secara kasarnya. Okey. Lalu terlupa Adam, maka terlupalah umat dia, zuriat dia. Itu pasal kita ni kuat pelupa. Ya, pasal Nabi Adam pun terlupa. Okey. Baik. Jadi umur dia hilang 40 tahun. Nanti saya keluarkan hadis tu. Minggu depan lah. Kita tengok. Ustaz, saya nak tanya, dalam kata Ustaz ni, alam roh ni, Allah dah tentukan orang kafir atau Muslim? Semua dah ditentukan. So, orang tu kalau jadi kafir bukan salah dia, Allah dah tentukan? Tak. Dia begini. Allah tentukan, dia alam roh, dia tentukan ada, dia begini. Dia tentukan kedudukannya alam roh sebagai satu tempat perjanjian. Mula-mula perjanjian. Ya, okey, pertama kita kena berdiri di atas dalil yang mana kita tak boleh nak masuk, kita tak akan masuk lah. Okey, dalam perjanjian tu Allah dah mengatakan, alastu bi rabbikum, tidakkah aku Tuhanmu? Ya, lalu mereka mengiktirafkan. Okey, ayat tu dalam surah alastu bi rabbikum. Cuba tengok dalam surah Al-A'raf juga. Okey, ayat yang ke-172. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة Inna kunna an hadha ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang yang lalai terhadap ini, yakni terhadap keesaan Tuhan. Okey. Pertama, secara kasar anak Adam
Di alam sulbi, alam zuriat adalah anak yang beriman. Ya, di atas fitrah yang asal. Kemudian Allah meletakkan satu perkara ya yang amat penting, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami berikan kamu petunjuk jalan syukur ataupun kufur. Okey, anak Adam kita ni lahir ke dunia dalam keadaan asalnya di atas fitrah Islam. Cuma Allah bagikan akal untuk kita menimbangnya dan dibagikan petunjuk untuk kita mengikutnya. Maka di situlah kita yang akan buat pilihan iman ataupun kufur. Itu dia. Qada dan qadar adalah satu persoalan yang secret yang sukar kita fahami. Ya, cuma yang kita dapat lihat daripada ayat ini bahawa Allah secara kasar manusia adalah orang yang beriman. Bila dia hidup ke muka bumi, itu pasal kalau dia mati sebelum balik, maka dia mati di dalam keadaan fitrah, kanak-kanak beriman asalnya. Ya, yang menjadi perbahasan. Dan kalau seorang itu lahir di tengah-tengah macam orang asli yang tak ada datang lagi kitab Taurat, Injil ke apa, maka mereka itu dikatakan alam fitrah juga sebenarnya. Dan kematian mereka tidak dikategori seperti kematian orang kafir. Wallahu alam. Cuma qada dan qadar Allah, itu rahsia Allah yang kita tak dapat untuk bicara bagaimana kedudukan orang kafir itu dan orang yang beriman. Kita memang tak tahu sebenarnya. Hanya Allah yang mengetahui. Dan biarkan urusan itu kepada Allah. Cuma kita minta berdoa supaya Allah sabatkan kita. Kerana Alhamdulillah dengan izin Allah, lahirnya kita daripada mak kita yang beriman, tok nenek kita beriman, maka mudah-mudahan Allah tetapkan kita dalam keadaan beriman. Itu je. Ya. Ada rahsia-rahsia tu, orang kafir apa tu, kita tak tahu sebenarnya. Hanya Allah yang mengetahui bagaimana kedudukannya. Okey? Ustaz yang dikatakan, bukankah aku ini Tuhanmu? Betul. Dan ini jawapan masa dalam Alam. alam roh. Ya, alam roh. Pengiktirafan Allah. Kalimah tu diguna Rab ya. Dia bukan ilah, bukan Tuhan biasa ni. Kalimah Rab adalah satu kalimah yang besar tu. Okey. Baik. Jadi alam roh ini berapa lama hanya Allah yang mengetahui. Kita tak tahu berapa lama. Ya. Tetapi yang paling penting, alam roh ini adalah satu benda yang unik yang Allah dah isytiharkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ini, ayat yang ke-172, maka kita telah mengambil perjanjian dan Alhamdulillah di bumi kita dilahirkan, maka kita kena tunaikan perjanjian itu, yakni mengiktirafkan Allah itu sebagai Tuhan dengan amalan-amalan kita. Baik, kita berjalan, kafir dan muslimin masing-masing menuju ke alam yang dikatakan alam perut ibu. Okey, alam perut ibu berapa lama yang kita tahu? 9 bulan. Paling kurang? Siapa kata 6 tu? Tak, 6. Betul, 6. Berdalilkan Saidina Ali mentafsir 6 bulan. Tapi kelahiran 6 bulan tu memerlukan kekuatan. Ya, dia boleh lahir dan boleh hidup dalam waktu umur 6 bulan tu. Tapi memerlukan kekuatan lah untuk dibantu kehidupannya. Ya. Kalau 6 bulan. Dia asalnya bila dikatakan selepas 120 hari ditiupkan nyawa. Tapi kalau dia lelaki atau perempuan, kalau mana-mana lelaki atau perempuan boleh mandikan dia. Tak kisah, kecil, baby. Okey. Baik. Jadi alam perut ibu ada 9 bulan dan ada 6 bulan. Antara tu pun banyak juga. Tak ada yang lebih daripada 9 bulan, lebih-lebih sikit-sikit je. Kata 3 tahun ke, macam dikatakan Imam Syafi'i, mak dia mengandung 3 tahun, cerita kartun. Ya, cerita itu tak sahih. Ya. Kerana fitrah manusia begitu kedudukannya. Dan ada pun kelahiran Isa itu adalah mukjizat yang Allah berikan. Ya, khas untuk Isa. Beberapa kejadian yang Allah katakan, kejadian Nabi Adam, Hawa dan Isa adalah satu kejadian yang unik lah, yang hanya mampu kita beriman. Okey, jom kita tengok ayat dalam surah Al-Hajj. Jom lagi. Mai. Surah Al-Hajj
surah yang ke-22. Kita tengok ayat yang ke-5. Ayat berapa Ustaz? 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Wahai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setitis air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, yaitu cacat, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim ibu apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan beransur-ansur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang dimatikan dan ada pula di antara kamu dipanjangkan umur sampai nyanyuk, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulu telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Okey. Ayat ini cukup cantik ya. Ayat ini menceritakan perjalanan hidup kita. Ya, itu dia perjalanan yang Allah cerita. Itu saja had hidup kita di dunia ni. Pendek je. Ya, baby dah lepas, remaja dah lepas. Ya, anak dara lagi lah lepas, kan? Dah mak dara belaka. Lepas tu sekarang masuk pada waktu yang kita sekarang ni. Kenapa? Yang muda, sewaktu kita lihat di perjalanan hidup kita yang ada sekarang ni, mereka yang bersama kita ada yang dah mati. Ya, daripada adik-beradik, kawan apa semua dah mati. Subhanallah. Allah panjangkan usia kita. Tahu tak, bila Allah panjangkan itu kesempatan kita kembali kepada dia. Kemudian, okey, Allah katakan di antara kamu ada dipanjangkan umur. Okey, sekarang hak mana umur? Sebenarnya pembahagian umur tu Allah dah bagikan, Rasul dah bagikan. Yang paling penting umur 40 tahun adalah umur matang. 40 tahun hijrah. Ingat ya, setiap 20 tahun Masihi bersamaan 1 tahun. Kalau 20 tahun Masihi, umur kita 21 tahun. Kalau 40 tahun Masihi, 42 tahun. Ditambah 1 tahun. Ya, 60, 63. Baru nak pencen kan. Rasulullah dah wafat. Okey. Baik. 40 adalah umur matang, di mana para nabi menjadi nabi bermula umur 40. Kemudian Rasulullah limitkan lagi. Waktu umur, kebanyakan umat aku 60 ke 70. 60 waktu tua, umur tua. Okey.
70 ke bawah, ke atas, apa tu? Tua bangka. Maaf, sorry. Tak, maksudnya memang tua. Tua yang dikatakan, dengar ya. Tua, bukan tua bangka macam mana. Tua itu dah bermula alam bagi mereka yang macam tengok kepada keturunan nyanyuk, dia akan bermula nyanyuk. Itu yang kita kata. Ingat ya, umur 70 kalau orang datang, misalnya ustaz, mak saya nampak orang mengintai lah, nampak apa kat dinding tu, ya, dia bukan nampak jin sebenarnya. Dia bukan kena rasuk. Tapi dia dah menuju ke alam nyanyuk. Ingat tu. Pasal saya berhadapan tu dengan 3-4 kes, kan? Ya, dia itu yang nampak satu bab, yang lupa satu bab. Itu Allah bagi rezeki kat dia. Itu alhamdulillah ya Allah. Bukan semua yang kena, tapi macam dia, masya-Allah, Allah bagi rezeki kat dia. Kita tak tahu macam mana. Tapi ingat, bila masuk umur 70 tu ke atas, dia akan berhadapan dengan perkara-perkara tu. Sama ada sihat, mental dia masih lagi sihat, macam Tun. Lepas tu yang tak sihat, mungkin lemah-lemah, sakit lutut dah bertambah, kan. Lepas tu yang paling berat, nyanyuk. Nyanyuk memang berat. Oleh kerana itu Rasulullah minta doa supaya jangan dikembalikan kepada umur baby. Yang ni arzalil umur nyanyuk. Kerana umur nyanyuk dah sama dah. Baby pakai pampers, dia pun pakai pampers. Kan? Wheelchair, baby pun tu. Kan? Baby makan lembut, dia pun makan lembut. Baby tak ada gigi, dia pun tak ada gigi. Dia ada gigi tapi boleh dicabut tanggai, kan? Dia jadi macam itulah. Okay. Dan Rasulullah minta doa kerana apa? Okey. Bila sampai usia nyanyuk, hanya anak yang soleh sahaja yang mampu menjaga. Kalau bukan anak yang soleh, habis dah. Ya. Mintakanlah, doakanlah. Doa Allah bagikan kita zuriat yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Ingat je, amat penting tu. Amat penting. Okey. Inilah perjalanan hidup Allah ceritakan, ya. Dalam surah sebelah dia surah Al-Anbiya, surah Al-Mu'minun. Sebelah tu je. Surah ke-23. Menarik ya, Allah cerita dalam Al-Quran ni supaya kita fikir elok-elok. Sebelah tu surah yang ke-23. 342, kita ambil ayat yang ke-14. Ini di antara ayat yang saintis pening kepala. 1400 tahun Allah ceritakan, dia baru buat research. 14. Bukan nyanyuk, tak dengar, tak baik. Janganlah kata nyanyuk. Cuma saya agak terkilan bila satu majlis tu dia bawa mak dia dah nyanyuk, kan. Orang duk main-main dia macam dia je. Lepas tu orang suruh dia nyanyi. Anak kata, mak nyanyilah. Nyanyilah dondang sayang yang dia hafal tu. Itu aib sebenarnya. Tak boleh. Ya, memang seorang dia ingat ya, bila nyanyuk tu dia akan ingat memori lama tu. Yang memori lama tu lekat. Kalau kita main lagu dondang sayang tu, dia lekat dondang sayang. Ya. Kalau lagu apa, lagu macam-macam lagu tu dia lekat lah, ya. Oleh kerana itu biarlah kita lekat Quran je. Okey, ayat 14. Kita ambil ayat yang ke-12 mulakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah.
Kemudian kami jadikan saripati itu mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, yakni rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkuskan dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Subhanallah. Allah susunkan. Ya, unik. Tertarik. Menarik sekali. Ya, tu dia kejadian kita. Okey? Tak berhenti di situ ya. Tak berhenti di situ. Jom kita tengok apa lagi. Summa innakum ba'da dhalika lamayitun. Summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Allahu Akbar. Subhanallah ya. Cantik ayat ni ya, mencuit perasaan kita. Okey ibu-ibu ya. Apa yang penting kita dah lihat bagaimana kejadian yang Allah jadikan, dan Allah dah bagi tahu noktah titik perhentian kita tu dah ada, maka siapkanlah diri kita, siapkanlah. Kenapa? Kerana kehidupan yang sementara ni biarlah jadi bekalan yang banyak kita persediakan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah bagi tahu, terpulang kepada kita ya, untuk berusaha menjadi orang yang terbaik ataupun bagaimana. Ya, jangan jadikan diri kita di saat-saat akhir begini kita tinggalkan Allah. Nauzubillah min zalik ya. Okey. Jadi wallahu alam, kita apa? Buka untuk soal jawab ke? Ya. Kalau ada apa-apa nak tanya silakan. Ustaz, Ya. sekiranya ada seorang hamba Allah ni, dia memang ni sunnah, baca Al-Quran, rajin pergi kelas ilmu. Tapi kalau ada sifat di dalam diri dia dengan warna tertentu dan dengan nombor, something like mainan nombor and Main nombor ekor ke apa? Bukan. Tarikh lahir apa semua tu. Itu semua khurafat ya. Khurafat belaka tu tak boleh ya. Itu termasuk dalam tatayyur tasya'um yang tidak dibenarkan dalam bahasa Arab. Syirik, juzuk daripada syirik. Pun sama juga. Tak syirik. Maksud dia macam mana tu? Ya, ada, kita berdiri atas dalil je. Ya, kenapa hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan dari wahyu, maka di situ kita terima. Selain daripada itu kita agak berhati-hati. bermakna tidak ada. Tidak ada. Dalam Islam tidak ada pada nombor. Tidak ada pada nombor. Banyak yang kata bila dia pergi kelas ilmu lah, ada guru dia cakap, dan dalam Islam pun tak salah dia kata. Dalam Islam pun memang ada nombor-nombor yang Tak. Dia ada masalah. Kalau berkaitan macam itu ada masalah. Kita berdiri di atas apa yang generasi yang baik buat. Kenapa generasi yang baik tidak mengikut nombor? Ya, sampai tertegaknya empire Islam Baghdad, Andalusia, ya, semuanya tak ikut nombor. Ya. Allah suka kepada ganjil, nombor ganjil, tapi bukan maksudnya bentuk-bentuk nombor yang diistilahkan orang yang sekarang ni, ya. Tawakal, okey, tawakul. Tawassul, aywa. Ya. Maknanya kalau kita bertawassul dengan kata sedekah itu, dan dia macam sedekah tu kita pakai pahala Begini. Okey, tawassul ni adalah wasilah jalan yang mana kita nakkan kebaikan lebih ataupun diterima Allah keberkatan. Okey, tawassul macam kita guna orang tengah lah kan. Tapi bersyarat, dia dalam bab ini bersyarat kerana bila disebutkan tawassul ni dia termasuk dalam berkaitan dengan tauhid. Hanya kita letak yang pertama, hanya Allah yang layak
memberikan arahan dan Rasul. Okey. Baik. Tawassul itu secara kasar semuanya dalam kaedah amal ibadat kita asalnya semua haram. Solat haram, puasa haram, apa haram, melainkan ada dalil. Faham? Okey. Jadi asalnya kita tak boleh nak puasa ikut suka-suka kita, ya. Ataupun kita nak buat puasa Rabu apa ya? Tak nak Isnin Khamis, tak boleh. Dia mesti ada dalil. Kalau puasa saja-saja lantaklah. Okey. Ataupun kita nak buat puasa apa lagi yang masyhur kalangan kita. Okey. Okey, ala kulli hal. Macam itulah. Begitu juga semua amal ibadat dalam agama kita. Kenapa? Agama kita fakta, mesti ada bukti, ada dalil baru ikut. Kalau tak, agama itu jadi akal. Maka akal habislah agama kita. Okey. Itu pasal bila kita bicarakan bila bermula tahun hijrah kan. Orang kan ada buat acara awal tahun, akhir tahun. Tahu tak Rasulullah tak tahu ada tahun hijrah pun. Bukan dibina pada masa dia. Tahun hijrah dibuat pada zaman Saidina Umar. Kan? Jadi okey. Baik. Jadi tawassul ni dia bersyarat, okey, berdalilkan kisah-kisah dan hadis-hadis. Pertama yang dibenarkan bertawassul ni kita ambil dia ada beberapa kisah. Pertama, kisah bertawassul dengan amal soleh. Ya, amal soleh yang macam puan kata kita berdoa tentang apa sedekah kita tu. Begini cara dia. Apabila dalam kisah tu Rasulullah kata 3 orang terkurung di dalam gua. Waktu tiba-tiba hujan tu mereka duduk dalam gua, batu jatuh. 3 orang ni adalah 3 orang muda. Ya, bila batu jatuh, ya, tertutup pintu gua, nak keluar tak boleh. Jadi 3 tolak. 3 tenaga yang kuat tolak, tak boleh. Batu kuat. Batu tu keras, berat. Maka akhirnya salah seorang ni mengatakan kita tidak akan selamat kalau kita tak keluar. Melainkan kita kena buat sesuatu dan kita dah cuba segala-galanya tak boleh. Maka kita akan mati dalam ni. Kecuali kita fikir balik, ingat balik amalan soleh kita ni, ya, yang mana terbaik. Amalan soleh yang terbaik. Kita ni dalam ni ada amalan soleh terbaik. Cuma kadang-kadang kita tak perasan. Simpan amalan tu, penting tu. Jangan sikit-sikit nak guna sikit. Simpan dulu. Pasal apa? Okey. Maka seorang lelaki ni menceritakan, aku ada mak ayah yang tua dah tak larat. Dan aku ada keluarga, anak dan isteri. Dan aku pengembala kambing. Maka aku membawa kambing itu setiap petang bila aku balik, aku perah susu kambing. Ya, zaman dulu mana ada dash lady ke apa kan. Jadi perah, aku duduk kat mak ayah, bagi mak ayah dulu. Nak tunjuk dia bir kepada mak ayah, berlaku baik kan. Satu ketika, lepas tu baru aku bagi anak aku, family aku. Okay. Satu ketika, aku terlewat. Bila aku terlewat, aku balik-balik, lepas perah susu aku dapati, mak ayah aku dah tertidur. Kan? Okey, pertama mak ayah tertidur. Ini anak yang soleh, dia takkan ganggu mak ayah yang tua yang tertidur. Biarkan. Bukan biarkan nak merancang, nak keluar lepak ke tak. Ya, okey, dia biarkan. Lepas tu anak dia bagi tak minta. Isteri dia pun minta. Anak dia menangis nakkan susu. Kan? Budak-budak kan? Isteri dia pun menangis nak susu ke, wallahualam. Tapi anak tu menangis. Tapi aku tak bagi, ya Allah. Kenapa? Ini adalah mak ayah aku punya. Dan aku tidur. Aku duduk di sebelah katil kedua-duanya. Duduk dan aku jaga. Takut-takut mak tu bangun nak susu kan. Jadi aku bagi. Tapi tak. Dia tidur, dia duduk kat situ sampai ke pagi. Barulah mak ayah bangun. Dia bagi susu, barulah bagi kat anak. Jika amalan aku itu terbaik, aku lakukan, ya Allah. Bukakanlah pintu gua. Terbergerak sikit kan. Berarti keluar tangan dah boleh keluar. Okey kan. Maka itu amalan dia baik. Nampak bagaimana dia tawassul dengan amalan soleh dia. Kemudian, yang kedua pula mengatakan, ya Allah, aku adalah seorang lelaki yang kaya. Di mana harta aku banyak dan aku ada seorang saudara perempuan yang sangat aku suka, ya. Aku suka nak kacau dia, aku suka nak bersama dia, tapi dia banyak kali mengelakkan, ya. Dan satu hari tiba-tiba berlaku kemarau. Budak perempuan ni datang kepadaku dan minta bantuan dan aku mensyaratkan menyerah diri dia.
ya, dia kena serah diri kepadaku, maka baru aku bagi. Lalu perempuan ni dah tak ada pilihan, dia mengatakan, aku serahkan diri aku. Sewaktu hampir bersama, ya, duit dah bagi dah apa semua, hampir bersama, tiba-tiba perempuan ini mengatakan, takutlah kepada Allah, jangan ambil yang bukan hak kamu. Oh, itu kaedah penting, ya. Kisah ni berkaitan dengan kisah wali-wali yang saya akan terangkan nanti, ya. Maka dengan kalimah itu dia rasa takut pada Allah, dia tinggal perempuan ni, dia tinggal hartanya, dan akhirnya perempuan ni balik dengan hartanya dan dia bertaubat kepada Allah. Ya Allah, jika amalan itu diterima oleh engkau, maka bukalah pintu gua tu. Boom, terbuka sikit. Dah boleh keluar sikit je, tak boleh keluar lagi. Okey? Nampak tak? Ini kisah perempuan ni amat penting. Bukan apa, saya terbaca buku wali-wali, ya, kisah kalau kita pernah dengar cerita seorang lelaki tu cabut, perempuan tu cabut 2 biji mata dia, kan? Pernah dengar? Tak pernah dengar? Kisahnya kononnya dikait dengan kisah Hasan Al-Basri, kan? Tapi cerita tak sahih. Sewaktu dia melepak kat tepi jalan tu, dia nampak kan orang Arab dia pakai podah tu, mata dia gede-gede kan. Nampak comel lah pula, kan. Jadi dia pun, budak lelaki ni pun ikutlah. Cantik mata kamu, kan. Dia ikut sampai tengah jalan tu. Perempuan tu berhati, ada orang ikut aku. Dia jalan sampailah kat rumah. Bila sampai kat rumah, maka perempuan ni kata, wahai pemuda, apa kamu nak ikut aku? Aku suka melihat mata kamu yang cantik, kan? Okey, itu kalimah dia. Maka si perempuan tu kata, okey, tunggu sebentar. Dia pergi ke dalam rumah, apa yang dia buat, tapi yang penting, kisah macam Piramli, apa? Kan? Dia cucuk mata, dia cabut. Dia letak dalam mangkuk, dia bagi bibi dia pergi hantar. Jadi, padanya ada satu surat. Wahai pemuda, jika ini yang kamu nak, ambillah. Sesungguhnya aku mencari keredaan Allah. Oh, kan? Jangan sebut Masya Allah. Okey? Belum habis lagi. Okey? Maka dia bagi. Kan? Jadi, lelaki ni terkejutlah. 2 biji mata dibagi. Bukan mati ikan. Kan? 2 biji mata. Lepas tu sampai dia bertobatlah. Dan dalam dia bermimpi. Ya, dia bermimpi. Dia nampak perempuan tu berada di dalam syurga. Yang indah matanya. Lalu dia kata, bagaimana kamu masuk ke tempat ini? Lalu dia cerita, disebabkan mata yang aku berikan kepada kamu. Okey. Yang mana betul? Cerita tu tak ada sanad. Cerita tu hanya cerita. Dengan kisah seorang wanita, ya, mengatakan, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Yang mana betul? Oh, kalau macam itu, cantiknya hidung kamu. Nanti jap. Nah, hidung. Macam itu ke? Itu kalau janji masuk juga, kan? Apa lagi? Cantiknya pipi. Nanti jap. Potong, bagi. Cerita tipu. Cerita yang tidak bersanad. Bukan itu caranya. Tapi cerita yang kita cerita tu, yang kisah lelaki terkurung, itu cara dia. Takut pada Allah. Itu dibagi. Takut pada Allah. Jangan kamu buat begitu yang bukan milik kamu. Macam itu. Ini duk layan. Kalau dia kata, cantiknya kaki kamu. Mana ke? Pergi potong. Bagi. Bukan macam itu. Ya. Itu semua cerita-cerita berbahaya, ya, dalam kisah Sufism. Okay. Kemudian yang ketiga, mengatakan aku ada pekerja dan waktu kerja tu, tiba-tiba pekerja aku lari. Ya, tinggalkan kerja tanpa mengambil gaji. Lalu aku pegang gaji dia tu, aku terfikir untuk buat bisnes lain. Lalu dia beli kambing apa semua, sampai penuh kambing itu sepenuh lembah. Bila sebut penuh lembah tu, penuh besar lah. Ya, besar lembah pantai ni lah agaknya. Okey, ala kulihal, maka tiba-tiba dah berapa tahun tu dia datang. Lalu dia mengatakan, wahai tuan, mana gaji aku yang lepas? Kalau kita ambil lain duit lain, kan, bagi kat dia. Tak salah, betul dah, okey dah. Tapi lelaki ni amanah sangat-sangat. Lalu dia kata, gaji kamu tu, semua binatang, kambing-kambing, unta apa semua, di lembah tu. Lalu dia mengatakan, wahai tuan, jangan main-main dengan aku. Ya. Lalu dia cerita, gaji kamu aku guna untuk perniagaan. Dan itulah gaji. Lalu dia ambil semua tanpa tinggal walaupun seekor. Yang penting tu, dia cakap tu bukan, kalau kita, tinggal seekor aku nak buat barbecue, ada kelas Jumaat ni, kan. Tak.
Ya, dia tak cakap macam tu. Dia ambil dan dia redha dan dia kata, ya Allah, jika amalan itu diterima oleh Engkau, buka pintu gua. Boom, terbuka. Okay, itu dia tawassul amalan soleh. Kemudian tawassul yang dibenarkan kepada orang yang hidup, ya, yang dikisahkan Saidina Umar bertemu dengan Abbas, bapa saudara Nabi. Ya, wahai Abbas, doakan kalau hujan kemarau berlaku di Madinah. Tolong doakan kerana waktu Nabi hidup kami pergi berjumpa dengan Rasulullah untuk minta doa. Sekarang Rasulullah dah wafat, jadi kami jumpa kamu untuk minta doa. Sedangkan kubur Rasulullah ada kan? Dekat tak? Kerana Rasulullah dah wafat. Maka dia bertemu dengan Abbas, lalu Abbas berdoa, hujan turun. Okey? Bertawassul dengan orang yang hidup, orang mati tak boleh. Yang ketiga, bertawassul dengan nama-nama Allah yang besar. Asmaul Husna tu, ya, berdalilkan dengan kisah-kisah. Okey, itu je 3 yang dibenarkan. Jadi kalau amalan soleh sedekah kita tu, kita rasa ni tak menjadi masalah. Wallahu a'lam bissawab. Tapi maknanya pahala kita still ada. Still ada. Bukan masuk bila kita tawassul hilang dah pula pahala aku, tak. Tapi pahala tetap ada walaupun kita keluar tawassul kita tu, tapi maksudnya kita akan guna pada kemuncak kehebatan tu. Ada, kita semua ada. Amalan kita yang terbaik tu ada. Cuma kita tak perasan. Dialog pun tak perasan pun. Kalau ada nanti kau nak ngungkit-ngungkit lah, apalah. Masih minta Allah. Ya. Tapi Ustaz, dia cerita dia kata ada sahabat Rasulullah di kubur Rasulullah tak tawassul, dia kata ada lari, kita boleh buat macam Tak ada. Secara kasar tak ada. Okey. Maknanya selagi hidup kita solat contoh pada zuhur, kita sembahyang ganti Qada. zuhur yang kita dah terlepas. Tapi ada satu lagi pendapat yang saya dengar dalam ceramah yang lain. Dia kata tak perlu ganti pun, tak ada dalil pun mengatakan perlu ganti, tapi kita perlu banyakkan sembahyang sunat. Maknanya secara sunat macam zuhur kita buat 4 sebelum dan 4 selepas macam tu sampailah waktu isyak gitu. So pendapat Ustaz. Okey, dua pandangan tu memang pandangan khilaf yang besar. Ya, ulama berselisih pandangan. Okey, tapi macam puan tengok kepada mana yang puan selesa. Maksudnya bukan puan selesa apa? Kuat dalil dia, okey. Okey, secara kasar memang di antara jumhur mengatakan bahawa siapa yang tertinggal, nak kata jumhur pun di kalangan lah, di antara mazhab Syafi'i mengatakan siapa yang tertinggal itu perlu diqada'kan. Okey, diqada'kan kerana apa? Dia termasuk hutang yang mana dainullah ahaqqu an taqdi. Hutang Allah adalah lebih layak untuk ditunaikan. Itu pandangan yang pertama. Maka cuma yang menjadi perbahasan, adakah qada itu berlaku sengaja atau tak sengaja? Ya, tak sengaja macam tertidur ataupun terlupa. Yang tu memang bagi kita itu memang ijma' mengatakan ingat buat. Ya, tertidur dengan terlupa, ingat terus buat. Okey. Tetapi kalau misalan kita di zaman kita tak faham dahulu, lepas tu kita tinggal tak solat, lepas tu sekarang baru ingat nak bertaubat kan. Maka dua pandangan itu berlaku, yang mengatakan kena buat, dan tapi yang jadi isu bila dia kata kena buat, tak solat sunat apa semua tak boleh kata. Itu ada masalah lah. Okey, siapa yang pandangan begitu nak buat, maka wallahualam bagi saya boleh buat, tetapi yang mengatakan tak buat sebab apa? Sebabkan walaupun kita bawa banyak solat tu zuhur tu 1000 kali pun dia takkan sama solat yang kita telah lepaskan, maka dia tak perlu buat. Dan menarik sekali, Rasulullah SAW waktu para sahabat masuk Islam apa semua, dia tak pernah mengarahkan qada balik solat-solat yang lepas. Jadi tang situ kaul wallahu a'lam, bagi saya cenderung pada kaul yang begitu. Ya, cuma banyakkan bertaubat. Betul, banyak bertaubat, jangan diam. Tapi kalau orang nak buat, tak apa, tak jadi masalah begitu. Dia buat macam tu, kaedah-kaedah dia. Tapi kita hormati pandangan-pandangan yang begitu. Dan jangan bergaduh, jangan berselisih pandangan.
Wallahu a'lam bissawab. Okey? Ada apa lagi? Tak ada. Okay, simpan. Yang Satu lagi. Betul ke memang ada ke unsur orang kena buatan? Katanya macam ada minyak lah, apalah yang suka suami kita ke suami isteri kita. Ada wujud ke betul-betul unsur perubatan macam tu? Okey. Perubatan. Apa nama? Sihir. Sihir. Baik. Adakah unsur-unsur begitu? Okey. Secara kasar yang pertama, sihir berlaku pada zaman Nabi Musa, ya, adalah sihir yang mempertahankan kedudukan raja-raja. Itu yang Firaun gunakan ahli sihir. Tetapi berubah zaman, berubah juga perkara-perkara, dan Allah ujikan kepada Bani Israel dengan turunnya dua malaikat, Harut dan Marut, maka dia menjadi perkara yang lebih dahsyat. Sihir itu lebih advance. Dia daripada sihir untuk raja-raja, dia jadi sihir untuk kejahatan. Sedangkan malaikat tak mengajar baik, tapi benda baik itu dirosakkan. Okey, ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Dan ayat 102 ini termasuk ayat meruqyahkan orang. Ya. Apa Allah katakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Syaitan yang mengajarkan orang kafir ni sihir. وَمَا يُعَلِّمَانِ mana tadi ayat dia? وَمَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Tidak diturunkan kepada dua orang malaikat Babil di negeri Babylon, pada Harut dan Marut. Wama yu'allimani min ahadin, tidak diajarkan, dua orang ni mengajar kepada seorang itu, melainkan hatta yaqula innama nahnu fitnatum fala takfur, kami adalah ujian, maka jangan kamu kufur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka belajar, tujuan mereka nak putuskan hubungan suami isteri. Jahat ni, sihir ni jahat. Okay? Maka memang ada. Berhati-hati. Dan Rasulullah kena sihir tak? Rasulullah kena sihir. Pasal apa? Pasal rambut dia. Dia ambil rambut. Itu pasal saya ingatkan dalam bab sihir. Bab ni puan-puan, ibu-ibu kena jaga ya, bahan-bahan yang ada pada tubuh badan ibu. Dia jangan, kalau kita dah pakai sekali, dia boleh jadi bahan sihir yang kuat sebenarnya. Pasal bau dah lekat. Pakai perfume Ustaz. Bukan masalah perfume, dah ada lekat kat badan, dia ada bau dia. Bau itu boleh sihir. Itu belum lagi gambar kita yang satu pasang tubuh badan penuh dalam gambar tu kan. Ya, itu pun mempermudahkan urusan sihir. Okay, itu pasti nak bagi dengan orang baik kan. Dan rambut-rambut tu kena jaga elok sihir. Kerana Rasulullah kena sihir dengan rambut. Perempuan Yahudi tu dia tiup fu kan surah tu disebabkan rambut Rasulullah. Tapi lah lupa tak tanya. Okey, ala kulli hal, maka sihir dia, maka berhati-hati. Ya, berhati-hati. Wallahu a'lam bissawab. Itu je yang boleh jawab. Ya, baik, itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu